Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan kaedah penyelesaian dalam memupuk kesadaran prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Kami mempunyai 2 kaedah penyelesaian, iaitu melalui soal selidik dan juga melalui media sosial. Pertama sekali, saya akan bentangkan kaedah penyelesaian melalui media sosial. Kumpulan kami membuat satu akaun TikTok di mana akaun TikTok tersebut akan digunakan sebagai medium penyebaran maklumat. Melalui akaun TikTok, rakyat Malaysia khususnya para pelajar IPT dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai rukun negara melalui video dan imej yang menarik. Kaedah penyelesaian yang seterusnya ialah soal selidik melalui Google Form yang telah dikongsikan kepada para pelajar IPT yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai tahap kesedaran prinsip rukun negara dalam kalangan pelajar IPT di Malaysia. Soal selidik ini dibuat untuk semua pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Kumpulan kami mengambil selama 100 pelajar dari pelbagai institusi dan latar belakang untuk membantu kami menjawab soal selidik ini. Berdasarkan soalan 1, iaitu adakah para pelajar menghayati dan menghormati prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian, data tersebut menunjukkan kesedaran para pelajar institusi pengajian tinggi ialah 43.6% berada di tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan para pelajar IPT tidak melupakan prinsip rukun negara dan mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian mereka. Antara prinsip rukun negara yang sering dipraktikkan oleh para pelajar dalam kehidupan seharian mereka adalah mereka saling hormat menghormati dan memahami di antara satu sama dengan yang lain, tidak kira kaum, agama, dan bangsa. Selain itu, para pelajar IPT juga mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan pribadi melalui acara sukam yang diikuti atau melalui penglibatan yang mampu menaikkan ekonomi negara Malaysia. Soalan kedua yang berbunyi, pada pendapat anda, adakah undang-undang dan perlembagaan bertujuan untuk mencipta keharmonian dan keamanan negara? Melalui data tersebut, sebanyak 73 daripada 100 pelajar bersetuju dengan 77.2% dan berada di tahap yang sangat tinggi. Undang-undang dan perlembagaan dicipta untuk mengawal ketenteraman dan keamanan rakyat Malaysia, mengelakkan berlakunya diskriminasi kaum, jantina atau kedudukan, menjamin institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa, serta mengelakkan sesuatu keputusan dipengaruhi oleh mana-mana pihak berkepentingan. Oleh yang demikian, jelaslah para pelajar IPT sedar bahawa undang-undang dan perlembagaan dapat membantu mencipta keharmonian dan keamanan negara. Berdasarkan graf di atas, majoriti responden iaitu sebanyak 73.3% sangat setuju dan 21.8% setuju apabila menjawab soalan adakah penting bagi para mahasiswa untuk mengetahui asal-usul rukun negara. Hal ini kerana rukun negara merupakan panduan asas yang menetapkan nilai dan prinsip-prinsip yang membentuk asas identiti negara. Dengan ini, mengetahui asal-usulnya membantu rakyat memahami landasan dan nilai-nilai yang menjadi pembentukan identiti Malaysia. Selain itu, rukun negara mampu memperkuatkan perpaduan rakyat. Dengan mengetahui asal-usul rukun negara, masyarakat dapat merasakan kepentingan untuk bersatu dalam kepelbagaian budaya, agama, dan etnik untuk membangunkan negara secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Saya Muhammad Amal Zakwan bin Zulkifli ingin membentangkan dan menerangkan salah satu soalan yang telah diajukan di dalam soal selidik yang telah kami lakukan. Soalan yang berbunyi, adakah anda bersedia untuk berkorban demi negara? Tujuan soalan ini diajukan ialah untuk mengukur sejauh mana penghayatan rukun negara dapat memberi impak kepada nilai patriotisme dalam diri mahasiswa serta penduduk Malaysia. Dalam statistik, seramai 32.4% bersedia dan 57.8% sangat bersedia untuk
berkorban demi negara. Hanya segelintir sahaja yang masih ragu-ragu atau tidak sedia untuk berkorban demi tanah air tercinta. Okey, secara kesimpulannya, sifat patriotism masih lagi ada dalam diri masyarakat Malaysia, kerana mereka masih lagi sanggup untuk mengorbankan nyawa demi negara yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari Kumpulan 5 HS10. Jadi soalan yang ingin dibincangkan adalah berbunyi, pada pendapat anda, adakah undang-undang dan perlembagaan dicipta bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dan keamanan negara? Berdasarkan daripada hasil maklum balas yang diberikan oleh para pelajar melalui bentuk carta bar ini, kita dapati bahawa majoriti sebanyak 72.5% di tahap 5 telah memilih dan bersetuju tentang soalan tersebut. Di samping itu juga, di bahagian tahap 1 dan tahap 2 tiada responden. Di sini dapat kita mengetahui bahawa majoriti telah memahami fungsi perlembagaan ini diwujudkan di negara kita. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa dengan adanya undang-undang dalam sesebuah negara ini dapat mengurangkan kadar jenayah di dalam IPT, serta sudah pastinya keamanan dan keharmonian dapat dicapai dengan mudah melalui kerjasama pelajar dan pihak universiti dengan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak universiti. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perlembagaan dan undang-undang adalah salah satu perkara yang wajib diwujudkan di setiap universiti di seluruh Malaysia. Hal ini penting bagi menjaga dan mengekalkan kesejahteraan dan keamanan sebuah universiti dan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita beralih kepada penerangan seterusnya yang akan diterangkan oleh saudara Zafran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafran Hadi bin Zulkifli dan saya akan membincangkan tentang melalui prinsip hukum negara. Yang pertama, adakah kepercayaan kepada Tuhan mampu membina insan yang mempunyai jati diri dan nilai murni yang tinggi? Melalui data kumpulan yang kita lihat, dengan 78.5%, seramai merangkumi 78 orang dari 102 responden telah bersetuju dan berada di tahap yang sangat tinggi. Manakala hanya 2% daripada 102 orang kurang setuju dengan pernyataan yang diberikan. Ini kerana manusia tidak boleh lari daripada kehidupan yang ingin bertuhan dan akan menjadikan kehidupan mereka ke arah kebaikan dan kebenaran. Secara tidak langsung, yang membuatkan seseorang itu bertimbang rasa, menjadi kejahatan dan melakukan sesuatu tindakan dengan bijak dan sewajarnya. Oleh itu, pegangan agama masing-masing dan berpandangan kepada prinsip hukum negara telah membentuk rantai kasih sayang dalam kalangan rakyat negara kita tanpa mengabaikan hak seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani semua. Saya, Haziq Fahmi, ingin meneruskan pembentangan tentang kepentingan perlembagaan negara dalam kehidupan harian. Jadi, berdasarkan data pemantauan yang telah dilaksanakan, kebanyakan antara kita telah faham dan setuju dengan kepentingan perlembagaan negara dalam menjaga keperpaduan kaum. Prinsip kelima rukun negara, iaitu kesepadan dan kesusilaan, telah menjadi titik penting supaya rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sopan santun antara kaum. Berdasarkan pemantauan, sebanyak 74.5% daripada 102 responden, iaitu seramai 76 responden telah menunjukkan tanda setuju yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa ramai antara kita telah sedar bahawa perlembagaan negara amat penting dalam menjaga perpaduan kaum. Manakala hanya 3.9% daripada 102 responden sahaja, iaitu seramai 4 orang responden kurang setuju dengan penyataan yang diberikan. Mungkin sebahagian antara kita kurang sependapat dengan isi yang terkandung dalam perlembagaan negara. Harap mereka terus mencari dan mentafsir semua perkara yang terdapat dalam perlembagaan negara. Sebagai akhir bicara, perlembagaan negara haruslah dikekalkan dan dijaga supaya negara kekal aman dan harmoni. Janganlah kita mengubah perkara yang telah dibuat untuk kepentingan kaum sendiri demi keamanan sejagat. Itu sahaja daripada saya.
Seterusnya, berdasarkan graf di atas, majoriti responden yaitu sebanyak 74,5% sangat setuju dan 24,5% setuju dengan pernyataan kesopanan dan kesusilaan dapat membantu rakyat Malaysia mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Hal ini karena para responden memahami peranan kesopanan dan kesusilaan yang signifikan dalam rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kesopanan dan kesusilaan menjaga perpaduan masyarakat dengan membantu mencipta persekitaran yang harmoni dan menggalakkan hubungan yang baik antara rakyat. Selain itu, kesopanan dan kesusilaan memelihara keamanan dan ketenteraman. Hal ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai dengan membina kepercayaan dan membantu mengurangkan kemungkinan konflik sosial.